Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Hakim dari Muhammad Ahir. Not Matric 23 di KM 18F1103. Hari ini saya akan memberi tazkirah tentang menghargai masa adalah satu tuntutan. Pengurusan masa adalah penting kerana masa adalah aset yang bernilai dalam hidup manusia. Semua perkara bergantung kepada ketentuan masa, sama ada memberi keuntungan atau kerugian. Dengan itu, pepatah ada mengatakan bahawa masa itu emas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Surah Al-Asr. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa manusia sentiasa berada dalam kerugian kecuali mereka yang melakukan 4 perkara. Beriman iaitu memiliki akidah yang sahih lagi kukuh terhadap Allah dan apa yang disyariatkan olehnya. Melaksanakan amal saleh. Ia bukan sekadar solat, puasa dan zikir, tapi meliputi semua amalan yang soleh di dalam Islam seperti berbuat baik kepada ibu bapa, menghubungkan silaturahim, semalang dalam pelajaran dan profesional dalam kerjaya. Ketiga, berpesan-pesan kepada kebenaran, memberi nasihat, tunjuk ajar dan tegur kepada orang lain tentang apa yang benar dan apa yang salah. Akhir sekali, berpesan-pesan kepada kesabaran, memberi nasihat kepada orang lain agar sabar dalam menghadapi musibah serta sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Budaya esok masih ada hendaklah dibuang dari diri seorang insan yang bergelar dalam mengerjakan kecemerlangan diri serta kecemerlangan negara. Bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan sebarang tugas yang tidak digalakkan dan merugikan masa seseorang. Berhubung dengan masa juga, pepatah Arab menyebut masa itu seperti pedang. Jika kamu tidak memotongnya, nescaya ia akan memotong kamu. Seorang penyair Arab, Al-Sharif Al-Mutawaddah berkata, kita mengagumi setiap masa, setiap hari yang berlalu, sedang hari yang berlalu itu sebenarnya makin menyusut umur kita. Manfaat masa di dunia. Manusia akan memungut dan menuai hasil di akhirat daripada tanaman yang diusahakan di dunia. Manusia ditanya di akhirat kelak terhadap segala amalan yang dilakukan sepanjang tempoh umur di dunia. Nabi Muhammad bersabda bermaksud, tidak akan melangkah seseorang hamba itu pada hari kiamat hingga ditanya mengenai apa yang dia habiskan dalam umurnya, apa yang dilakukan menurut ilmunya, ke arah mana harta diusahakannya dan dibelanjakan serta apa yang dibuat oleh tubuh badannya terhadap segala ujian dan tanggungjawab. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Masa tidak akan disia-siakan, malah orang-orang beriman yang tidak membiarkan setiap keuntungan berlalu sia-sia, tidak pula berhajat mengundang apa kerugian. Mana-mana ruang kesultanan baik sudah pasti direbut. Mereka akan sentiasa berpegang pada pesanan Rasulullah SAW. Seperti maksud hadisnya, rebutlah, pergunalah 5 waktu sebelum tiba 5 waktu, iaitu masa hidup sebelum mati, masa sihat sebelum sakit, masa lapang sebelum sibuk, masa muda sebelum tua, masa kaya sebelum fakir. Pernah Rasulullah ditanya, manakah suatu manusia yang baik? Maka jawab baginda, siapa yang umur panjang serta baik amalnya. Kesimpulannya, menghargai masa dalam Islam adalah tanda keimanan. Ketepatan waktu dan kepentingan dalam pengurusan adalah perkara yang tidak perlu dihuraikan lagi. Tidak kira dalam apa-apa aspek sekalipun, kita perlu mendahului masa atau paling kurang menepatinya. Tinggalan tanggapan orang janji Melayu. Sila menepati masa. Jika kita hormat masa orang, orang pun akan hormat masa kita juga. Maaflah hidup kita sebaik mungkin kerana sedetik yang berlalu tidak akan berulang. Ingatlah setiap saat di dunia dan di
akan disoal oleh Allah di akhirat nanti. Wallahualam. Sekian, terima kasih.